yasifun walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang khususnya pada yang pertama kali join kita daripada Jod 52 Ustaz Abu Yazid. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita dan kita teruskan bincang pada ayat 46 surah Al-Ma'idah. Saya mulakan dengan jumlah yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaffayna ala atharihim bi ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah. Dia wa sambung cerita wa istifnaf. Qaffayna fi'il madhi, qaffayna dengan guna di belakang nahnu. Qaffay ni teruskan atau sambung. Diikuti rasul-rasul tu yang pertama, kedua, ketiga dan disambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang terakhir. Wa qaffayna dan kami teruskan ala harf ja atas, ala maksud atas, asari jejak-jejak, jejak-jejak, langkah jejak asari dalam keadaan majrur kan jadi objek pada huruf ala, asarihim mudhaf ilaih, jejak-jejak mereka. Mereka dia kembali pada rasul-rasul ayat sebelum ni. Bi Isa dengan Isa jadi Isa nama bukan Arab. Dan juga ada satunya pun dia akhirnya jelas alif maksurah. Jadi dia dalam keadaan ja kerana dia menjadi objek darah B. Tapi dah alif maksurah di belakangnya dia tak mempahamikan. Jadi dia sebagai keadaan ja. Ibni Maryam, Isa ibni Maryam, jadi ada Isa dengan ibni mudhaf ilaih. Sebab tu ibni dalam keadaan majrur, ya. Isa anak Maryam. Maryam pun mudhaf ilaih pada ibni. Ibni mudhaf ilaih pada Isa, Maryam mudhaf ilaih pada ibni. Maryam nama bukan Arab, lebih pada 3 huruf. Tidak boleh terima kasrah, dia dengan fathah juga. Jadi Isa bin Maryam, Isa the son of Maryam. Isa anak Maryam. Satu maknalah. Satu orang. Okay, walaupun ada 2 nama situ. Okey. Musaddiqal dan dalam keadaan siapa ni? Musaddiqal isim fa'il dengan huruf akar dia dal qaf baris kasrah dengan musaddiqal yang membenarkan dalam keadaan nasab. Kenapa dia nasab? Wa qaffayna ala ashabi Isa supaya musaddiqal menjadi tamyiz, ataupun wa qaffayna ala ashabi Isa dia jadi hal kepada maf'ul, ala ashaib qaffayna ala ashaib Isa dengan Isa bin Maryam musaddiqal, jadi hal dia ma baina bi saya apa yang ma isim mausul baina di antara yadahi, kedua tangannya. Baina yadahi satu ungkapan untuk masuk di depan dia, iaitu depan dia yang datang sebelumnya. Nabi Isa. Kembali pada Nabi Isa lah. Taurah, dari Taurah, nama khas Taurah dan keadaan ja kerana diikuti dan selepas Arab min. Okey, jadi itu bagaimana kita ingatkan, kita faham ayat ini dan terjemahan dia. Dan kami teruskan atas jejak-jejak mereka dengan Isa anak Maryam musaddiqah sebagai pembenar.
atau membenarkan. Yang membenarkan. Musaddiqa dia isim fa'il yang membenarkan. 5 bagi apa yang di depannya atau maksud di sebelumnya daripada Taurah. Jadi Taurah datang sebelum Nabi Isa. Nabi Isa datang dengan Injil. Okey, ada soalan atau tambahan penjelasan? Silakan. Kita ada okey, ada soalan? Boleh faham apa yang saya jelaskan tu? Ada yang keliru ke lagi? Saya baru masuk Ustaz, tak dapat lagi nak tangkap. Oh, Puan Salma. Minggu lepas minggu lepas penting, tak apalah. Tak apa, itu itulah. Kita asalkan ini ada. Ya, okey. Apa ni? Ada soalan pada jumlah pertama yang saya jelaskan? Nak tanya. Ustaz Boleh terangkan tentang hal. Sebab Ustaz kata musaddiqal tu dia hal ialah perkara yang menjelaskan sama ada tentang dia ada jumlah fi'liyah, dia ada jumlah fi'liyah macam waqafaina. Waqafaina ni jumlah dia kan? Jumlah dia. Dia ada dia punya subjek, pelaku dia nahnu, kami. Dan objek dia kembali pada Isa bin Maryam. Pada ada bin Isa bin Maryam. Dan okey, jadi hal itu dia menerangkan sama ada tentang fa'il ataupun maf'ul. Dia jelaskan dia macam dia jelaskan ataupun dia merupakan sifat atau cerita lah, cerita tentang sama ada fa'il atau maf'ul. Dalam hal ini diceritakan, dijelaskan kedudukan maf'ul Isa. Lepas tu Ustaz, satu lagi nak tanya, sampai Taurah tu dia ada satu jumlah ke dua jumlah ni? Dia satu jumlah lagi. Dia satu jumlah yang sampai ada satu fi'il, ada lagi tak ada fi'il lagi kan. Cuma musaddiqal ni musaddiqal lepas musaddiqal dia isim fa'il. Dia boleh kalau isim fa'il dia boleh menasabkan isim selepasnya kalau ada. Tapi dalam hal ni semua isimnya 5 baina yadayhi min at-tamas dalam keadaan jas, sebab ada baina yadaihi ini dalam keadaan mudhaf ilaih. Baina yadaihi dalam keadaan mudhaf ilaih. Baina yadaihi. Jadi dan at-tamas dalam keadaan jamaah lah kerana objek dominan. Okey? Okey, terima kasih. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada, siapa nak teruskan pada jumlah berikutnya? Sampai mana Ustaz tadi? Wa atainahul Injil. Kita habis sampai minat Taurah. Oh, sampai. Siapa nak cuba wa atainahul Injila fihi? Yes, takut nak cuba. Cuba saya coba baca. Silakan. Dia Puan Selina. Wa ataina wa dan ataina apa? Ataina. Kami memberi kepadanya. Wa ataina memberikan. Atainahu. Ataina fi'il madhi. Madhi. Ataina na belakang na tu menjadi objek dia. Dhamir dia bagi ataina. Lebih lah. Ataina ialah fi'il madhi, kami telah berikan. Madhi okey. Telah berikan apa? Hu tu maf'ul bihi. Dalam satu perkataan tu buat ada apa ni? Ada 1 2 3 4. Dia ada sebab na tu sebab dia mustaqil, dia fa'il dalam tu lah, dia terjemah kita sebut 3 perkataan nak. Kami telah berikan dia, kan? Apa yang diberikan pada dia? Injil. Injilah, kan? Injilah. Kenapa dia nasab Ustaz? Ya. Mansub sebab dia jadi maf'ul bihi. Dia jadi maf'ul bihi lah. kena konversi ada kelas.
Kan maklum bihi lah. Maklum bihi kedua. Maklum bihi kedua. Lebih kedua. Ataina Injil lah. Hu maf'ul bihi pertama, al-injilah maf'ul bihi kedua. Sebab kadang setengah-setengah fi'il dia perlukan dua maf'ul. Sebab saya beri dia apa benda, kan? Jadi kami telah beri dia Injil. Maf'ul bihi tsani, kan? Okey, macam ni. Lepas tu fihi Fihi jar. Jar majrur. Jar majrur. lepas tu Dan apa ni huda tu apa tu? Boleh katakan khabar ke, Ustaz? hudan wa nur. Dan kesian pula saya mengacau siap. Tak apa. Sila. Fihi Hudan ni wa nur. Hudan apa? Petunjuk petunjuk dan cahaya. dan cahaya. Okey, stop situ. Wa musaddiqal jadi jumlah lain lah sebab dia ada dan musaddiqal. Dia actually dia menjadi hal juga untuk Injil ni. Yang hudan wa nur tu dia jadi hal. Jadi okey. Jadi dia macam jumlah sendiri ni. Dia jadi hal pada Injil. Dia kisahkan apa itu Injil kan. Jadi dalam dia ada ni macam jumlah ismiyah. Fihi jam majrur. Jadi bila dia mula dengan jam majrur, dia menjadi khabar yang diawalkan. Hudan wa nurun fihi. Kalau ayat dia kalau kenapa mula dengan fihi? Jarang jumlah ismiyah mula dengan jam majrur kan? Jadi Sibuk jumlah. Kalau ni kita tengok yang ni. Ini ialah ini hal pertama untuk Injil. Dia jelaskan Injil tu apa, kan? Okey. Jadi dia macam jumlah ismiyah. Dalam fihi sampai wan nur. Wa ni dah wa sambungan. Wa ataf ni musaddiqal lima baina yadayhi min at-taurah. Itu menjadi jumlah lain. Jadi, pada jumlah 3 perkataan ini kita anggap dia jumlah ismiyah. Jadi hudan wa nur jadi mubtada, fihi khabar. Sebab bila ada jumlah macam ni dimula dengan jam majrur iaitu harf fi dengan hi ni jam majrur kan, dia adalah khabar yang didulukan. Okey, hudan wa nur jadi mubtada yang ditangguhkan. Jadi kita boleh baca hudan wa nur fi, petunjuk dan cahaya di dalamnya. Jadi hudan ni apa keadaan hudan agak? Kalau dia mubtada. Dia mubtada. Mubtada sepatutnya dia dari depan kan, rafa' kan sepatutnya. Macam dia rafa' sebenarnya. Macam kita tahu dia rafa' sebab dia berganding dengan nur. Wa ni jadi wa ataf kan. Nur dalam keadaan rafa' kan sebab dia dhammatain ni. Okey. Hudan Tapi ni kenapa dia hudan ada alif masyhurah. Ya ni alif masyhurah kan. Dia tak pamirkan dia tak dapat pamirkan dia punya keadaan nahwu dia. Ingat tak muka surat terakhir pada modul 8. Kan? Hudan dalam keadaan nasab, hudan dalam keadaan rafa' sama saja. Kerana wujudnya alif masyhurah. Tapi kita tahu yang dia ni rafa' kerana gandengan dia nurun rafa'. Okey? Jadi Ustaz dalam ayat ni wa atainahul injila fihi hudan wa nur, ada 2 jumlah lah kan? 2 jumlah, dia gini. Dia ada 2 jumlah lah, 2 jumlah tapi dia sebenar jumlah dia daripada atainahu lah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sampai Injil tu wa atainahul injil tu satu jumlah. Satu jumlah lengkap. Nur tu satu jumlah, betul tak? Satu jumlah lain yang terangkai. Sebab fihi hudan wa nur dia jelaskan Injil. Dia ada koma lah macam koma kan. Koma lepas tu tu dia. Injil tu apa? Injil tu ada dalamnya petunjuk dan cahaya. Okey. Itu bagaimana kita faham ayat tu, jumlah tu. Faham insya-Allah. Okey, ada soalan? Okey. Kalau tak ada teruskan wa musaddiqal dan jumlah lain. Wa musaddiqal. Ustaz nak tanya. Ya. Wa ataina apa ni satu jumlah kan? Wa atainahul injil satu jumlah. Ya.
Yang bahasa Jumlah lengkap kita ada fi'il, kita ada fa'il, kita ada dua objek. Kan? Dua maf'ulun bih. Okey, itu jumlah lengkap. Cuma fihi hudan wa nurun dia kait dengan dia adalah kisah ataupun cerita tentang Injil. Dia jelaskan Injil tu. Itu dia panggil hal juga tu. Okey? Hal terangkan tentang zulhal. Zulhal dia ni sama ada dia objek ataupun dia fa'il. Yang ni dia jelaskan objek lah, objek kedua. Okey? Untuk lebih Islami. Okey. Teruskan. Wa musaddiqan 5. Puan Naslinda tadi. Puan mana tadi? Wa musaddiqan 5 baik minat tahun. Sama dengan atas. Musaddiqan. Musaddiqan jadi tapi dia wa dan. Wow dan. Siapa yang jawab ni Ustaz? Okey, Puan Mislinda sambung. Silakan. Silakan Puan Mislinda. Dan musaddiqan Siapa? Saya Musalmah. Musalmah, silakan Musalmah. Siapa ni? Saya Musalmah. Okey, Puan Musalmah silakan. Saya cuba ya. Nah. Waw wa musaddiqan 5 baina yadai. Waw ataf kan? Okey. Wa sambung cerita kau musaddiqan lah dia ataf kepada Injil lah. Musaddiqan maknanya yang apa? Yang membenarkan ya. Ya. Yang benarkan 5 tu apa maknanya? Bagi apa? Terhadap apa? 5 bagi apa? Terhadap boleh lah. Bagi apa antara dua tangannya yadaihi. Minat Taurat. Jadinya wa musaddiqan tu waw antaf. Musaddiqan tu boleh katakan dia hal ke? Khabar ke? Hal ke Ustaz? Musaddiqan lah. Boleh kata khabar. Boleh membenarkan. Memberikan. Dia juga hal kedua kepada Injil lah. Boleh hal hal. Dia actually hal kepada dia ataf pada hudan. Tak boleh juga dia bukan ataf. Sebab dia nasab. Dia jadi hal kepada Injil. Hal kepada Injil wa musaddiqan 5 jar wa majrur kan? Baina apa ni? Maf'ulun fihi ya. 5 baina. 5 baina the sound of zaf. Zaf apa? Zaf makan. Zaf makan kan? Makan. Baina. Yadaihi jadi mudhafun ilaih. Yadai dengan hi. Ya betul. Kan? Sampai mana panjang pula Ustaz? Minat Taurat. Minat tu pun jar. Minat Taurati tu dia majrur lah. Kan? Ya betul. Lagi wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Aku nak cakap Dan petunjuk. Dan petunjuk menjadi petunjuk. Dan mau'izatan tu apa? Pelajaran. Peringatan. Peringatan. Lebih pada peringatan. Bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, mereka yang bertakwa. Okey, sini saya tengok sebab saya nak jelaskan. Hudan di atas ni adalah rafa'. Hudan di bawah ni adalah nasab. Dia sama je bentuk. Tapi tahu gandingan dia wa mau'izatan dan nasab. Yang atas wa nurun rafa'. Okey. Jadi okey, wa musaddiqal atainahu injila. Atau musaddiqal ni yang membenarkan lebih kepada Nabi Isa. 5 baina dari minat Taurat. Lebih kepada Injil, lebih pada Injil lah. Saya tak tengok. Terjemahan nanti. Musaddiqal yang membenarkan untuk apa di antara keduanya tangannya. Ini masuk di depannya lah. Baina yadai di depannya. Yang ungkapan baina yadai depan dua tangan. Depan dua tangan, depan dia. Depan. Akhir. Ataupun yang sebelum dia. Dalam ini sebelum lah. Daripada Taurat. Okey.
Binat Taurah. Dan sebagai. Jadi Hudan pun sama. Menjadi Hudan pun tetap jelas kata Injil ini tetap Hudan ni tetap Wahudan. Sekejap wa bayyana minat taur wa hudan wa mau'izatal lil muttaqin. Wa hudan ni pun keulangan pada Injil ni. Dan peringatan bagi golongan yang bertakwa. Okey? Boleh saya tambah? Ya, silakan. Oh, Haji Asri ada? Sekejap. Nak Sebaik ada. Okey, apa ni ayat ni wa atainahul injila, satu ayat, dan kami telah berikan maaf utama, al-injil lah maaf kedua. Ya. Okey, ini satu ayat, satu jumlah. Dan fihi hudan. Ini satu jumlah ismiah. Fihi hudan, jumlah ismiah. Padanya terdapat petunjuk. Hudan ini marfu' pada khabar muqaddam, khabar muakhar, mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Okey. Jadi fihi hudan ni jumlah jumlah haliah dalam posisi nasab lah. Dia hal kepada Injil sebab Injil ni ma'rifah. Kalau isim ni nakirah, fihi hudan jadi sifat. Oleh kerana Injil ni ma'rifah, maka fihi hudan ni adalah hal. Padanya terdapat petunjuk. Saya tambah terdapat lah. Padanya terdapat petunjuk. Dan nurun ni maktuf pada hudan. Marfu' lah. Dia ikutlah, dia tabik lah kan. Okey. Wa musaddiqan, wa ni sebab dia wa ataf. Patut ikut jugalah. Jadi musaddiqan ni dia tak maktuf pada nurun. Tak boleh. Sebab dia mansub. Musaddiqan maktuf kepada jumlah ismiah fihi hudan. Jumlah ismiah ni dalam posisi nasab. Jadi musaddiqan ni nasab hal juga. Hal kedua kepada jumlah ni kan. Dia nasab. Dalam tempat nasab. Pada tempat nasab. Mengambil tempat nasab. Dia fi mahalli nasbin. Yang mana yang musaddiqan ni ya? Fihi hudan wa nurun ni semua ni dalam posisi nasab sebab dia hal kepada Injil. Okey. Kemudian musaddiqan ni maktuf kepada jumlah ni sebab tu dia mansub. Hal juga lah sebab dia maktuf. Musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurah. Ini satu jumlah ni maktuf kepada yang fihi hudan ni. Kemudian lima baina yadayhi ni zaraf. Baina yadayhi ni maknanya ada dua makna. Satu di depan ataupun makna sebelum. Kalau di depan maknanya zaraf makan. Kalau sebelum mungkin dia zaraf zaman. Dia kerana boleh dua-dua zarafnya. Zaman boleh, makan boleh. Saya rasa lebih pada zaraf zaman. Sebab dia sebelum kan maksud dia. Sebelum. Min at-taurah. Okey. Macam mana you kata sebelum ni dapat daripada yang mana ni? Dia ikut konteks ayat lah. Kadang-kadang ayat dia berganjing. Baina yaday wa khalfihim. Ada dan di depan dan belakang kan. Ada ganjingan belakang pula lepas tu kan. Tapi yang tak nampak lah. Ini kalau mudah-mudah filai dia. Baina yaday. Di antara dua tangan. Memang mudah pun. Di depannya kadang depan masuk sebelum. Dia boleh masuk sebelum. Maknanya bukanlah mana tangan ni. Bukan. Dia memang ada ungkapan macam kita simpulan bahasa lah. Dia apa dia panggil majaz, apa dia panggil, bukan literal. Dia masuk dia macam peribahasa. Okeylah. Arab dia tak kata depan, dia kata baina yaday. Ataupun kalau ramai baina yadayhim. Baina aydihim kalau ramai. Kalau ini seorang baina yaday. Kita perasan dengan tangan je kan. Bukit kurang. Kemudian hudan ni yang kedua pula. Hudan ni dia maktuf kepada musaddiqan. Dia masuk pada wa ataf, dia maktuf kepada musaddiqan. Sebab tu dia dua-dua masuk kan. Sama. Hal juga lah. Dia maktuf kepada musaddiqan. Wa hudan wa mau'izatan maktuf lagi. Lil muttaqin. Nampak dia punya rangkaian jumlah-jumlah dia. Ya, jadi mau'izatan ni jadi maktuf kepada hudan. Hudan maktuf kepada musaddiqan. Maktuf. Bila maktuf tu dia ikut baris dia lah. Dia tabik lah kan. Tabik. Ya. Tabik. Lil muttaqin. Yang tadi hudan tadi hal lah ya. Lil muttaqin apa nahu dia? Pada yang baru nak tanya. Jar majrur.
Ya masuk Salil, Yanun. Yanun. Kalau nasab pun dia Yanun juga. Kan? Yanun. Itu jangan lupa. Dia boleh jadi nasab atau jadi ja bila ada Yanun belakang dia. Bukan nampak ya, nak kan salah silap macam ya jamak. Kalau tengok na tu nasab. Pandang sekali macam ya jamak aje kan? Minta dia mana hal. Dia jamak tu. Jamak lah. Orang-orang yang tak kuat. Tapi tengah orang dia keliru, dia nampak nun fathah. Dia kata nasab. Nasab. Bukan tu yang nasab, yang nasab dia Yanun. Kalau ja pun Yanun juga dengan na juga belakangnya. Jadi itu jangan keliru untuk plural. Untuk plural jangan keliru. Tadi saya nampak itu ya jamak. Okey, boleh teruskan. Siapa nak cuba? Ada orang nak cuba lagi yang baru-baru? Tak baru juga pun kan. Okey, Fadatun boleh sama Fadatun. Berapa orang ada? Kita ada berapa orang hari ni? Ada 6. 6 orang. Ada 7 dah. Kita keluar sikit. Okey, sila Fadatun. Orang lama yang tak pandai. Saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mana tu? Habis. Ahlul wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wal yahkum waw ataf dan yahkum ni satu perkataan ya. Ya betul. Hukum berkaitan dengan hukum Ya betul. Yahkum dan lam apa? Lam apa tu? Lam yahkum, lam jazam lah, tak Ustaz? Lam jazam yahkum. Pasal dia dah hukum kan jazam. Jadi lam perintah lah. Lam perintah. Dan hendaklah memutuskan hukum. Al-yahkum ahlul injil. Ahlu tu ahlinya. Ahli injil. Jadi dalam situ disebut apa? Fa'il lah. Fa'il ke? Dia fa'il lah pada yahkum. Okey. Yang tadi tu wal yahkum tu apa tu? Fa'il apa? Mudarik ke? Mudarik jazam. Mudarik jazam. Asalnya yahkum ada lam tu jadi yahkum. Tak nampak lah kan mim ni sukun ni. Ya tak tahu. Ahlul Injil. Ahlul Injil itu ahli Injil lah kan? Yalah, ahli Injil. Bima ba dengan ma apa yang anzalallahu fi. Anzala tu turun ya, fi'il madi telah diturunkan telah menurunkan. Anzalallah telah menurunkan Allah di dalamnya. So mereka gimana bahasa Melayu? Daripada awal. Dan hendaklah memutuskan hukum ya. Kena sebut fa'il dulu. Fa'il dulu. Allahu lah. Kata sini wal yahkum ahlul injil. Jadi dan hendaklah ahlul injil, ahli Injil kan menghukum. Dia menghukum. Dan hendaklah ahli Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Itu bukan dengan apa Allah jadi fa'il pada anzala kan? Ya ada fa'il. Jadi sebut Allah dulu dengan apa Allah telah menurunkan padanya. Menurunkan. Anzala jadi di dalamnya ke padanya? Di dalamnya. Fihi. Dalamnya. Maknanya padanya lah. Mana kalau jadikan ayat kita baca yang walahkum dulu kan? Walahkum dan hendaklah ahli Injil memutuskan apa yang Allah dengan apa yang Allah telah menurunkan di dalamnya. Ya betul. Dalam Injil lah. Susah juga kita nak menyusun ayat. Tak, kalau kita baca, kita tahu ni fi'il. Kita ada, kalau kita ada isim dan keadaan rafa' muncul selepas fi'il,
Jadi dia fa'il. Tapi ahlul injil yang kata mudhaf ilaih kan. Ya. Satu makna. Jadi kita sebut fa'il tu dulu. Sebut fa'il tu dulu. Jadi dan hendaklah ahlul injil kan memutuskan dengan apa yang diturunkan. Allah telah turunkan. Allah dengan kalau diturunkan unzila. Kalau turunkan unzila bil madi majul kan kalau diturunkan. Maknanya dengan apa yang Allah telah menurun di dalamnya. Antara ni fil madi maksud telah turunkan. Yang turunkan siapa? Allah. Allah telah turunkan dalamnya. Okay. Jadi bila kita temu satu fi'il yang diikuti dengan fa'il yang keluarnya muncul, kalau kaum mustaqil kita akan sebut mustaqil kan dalam tu kan. Dia ke siapa kan. Jadi bila dalam hal ni keluar muncul yang wujud Allah disebut fa'il dulu. Fa'il sebut dulu Allah. Fa'il sebut dulu. Menurunkan. Okey. Dalamnya. macam Allahu tu menunjukkan dia fa'il kan, ada hu. Ya, betul. Nampak tapi ahlul injil ni pun fa'il juga. Fa'il juga dah. Ahlu tu ini dia jadi mudhaf dan dhamma juga. Dan dia mudhaf. Jadi dia kena sebut satu makna lah. Ahlul injil lah. Ahlul injil lah. Okey. Terus sambung pada tu, nafikan tu. Habis itu okey dah tu. Malam. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dan siapa yang lam yahkum, lam tidak, yahkum yang tadi yahkum memutuskan hukum Betul. bima dengan apa yang bi dengan ma apa yang anzala tadi turun telah diturunkan fi'il madi. Allah telah menurunkan. Allah telah menurunkan. Faulaika maka mereka itu mereka humul fasikun. Mereka ni fasikun, orang-orang yang fasik. Golongan yang fasik. Golongan yang fasik. Okey, alhamdulillah. Pandai. Nak betul nak susun ni Allahu. Nak susun. Ni yang mana nak dulu? Allah dulu nampak. Allah dulu walaupun jauh. Mana? Tak ada. Ini Allah ni dia pada fi'il dia anzala. Maknanya kalau nak susun tadi. Okey. Jadi Waman lam siapa yang tidak memutuskan berhukum atau tidak memutuskan dengan hukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Okey. Itu jadi ini syaratlah. Waman lam yahkum bima antara tu syarat. Maksudnya kalau ada man siapa yang kan syarat dia siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Jawab dia faulaika humul fasikun, maka mereka adalah golongan yang fasik. Jadi dia ada dua jumlah sini. Kalau tengok sini jumlah pertama ialah jumlah fi'il ya. Waman lam yahkum, yahkum ni maksudnya ada huwa sini. Kan kembali pada man lah. Yahkum ni pada muskata. Okey, sebab dia tak ada isim dalam keadaan hafak selepasnya. Yang keluar lepas hafak ya Allah selepas fi'il anzala. Jadi Allah ni bersangkutan dengan anzalah. Allah bukan bersangkutan dengan yahkum. Okey? Jadi Allah telah turunkan. Dan barang siapa dia tidak turunkan dengan dia tidak menghukum, dia tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka itulah mereka golongan yang fasik. Lam yahkum tadi fa'il apa dia? Dia mustatir, tersembunyi. Huwa. Dalam yahkum ada huwa kembali pada man. Dan man ni siapa kan? Man ni huwa lah. Yahkum ni huwa kembali pada man. Puan Zaitun okey? Okey. Jadi faulaika humul fasikun ni jumlah kedua, jumlah fi'il dia.
Jumlah istilah maksud. Apa? Jumlah fi'la wal man la yakun satu dengan anzalallahu dua. Okey, itu jumlah fi'la. Tapi bila jawab dia jumlah istilah. Jadi faulaika humul fasikun, ulaika jadi mubtada, humul fasikun jadi khabar. Sebab tu humul al fasikun dalam keadaan rafa. Okey? Itu kan keadaan rafa. Okay, ada soalan yang lain? Tak ada Ustaz. Kalau tak ada kita sambung, silakan. Siapa nak cuba lagi? Yang tu senang sikit nampaknya Ustaz. Wa anzalna. Okey, silakan. Kan?